Okey, hari ini kita akan mengkaji tentang kesan pengaratan apabila besi bersentuhan dengan logam yang lain. So, kita tengok sini ada 5 tabung uji. Okey, tabung uji A ni hanya ada paku besi sahaja. Tabung uji B dan D ada paku besi yang bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif, iaitu magnesium dan zinc. Dalam tabung uji C dengan E, paku besi bersentuhan dengan kuprum dan sternum, di mana kuprum dan sternum ni ada logam yang kurang elektropositif. Jadi kita akan tengok hasilnya. Dan juga dalam tabung uji ni kita ada letak agar-agar ataupun bahasa Inggeris dia jelly. Okey, jelly ni adalah bahan yang kita letak di dalam tabung uji supaya kita boleh nampak warna biru dan pink, tumpukan biru dan merah jambu ni secara jelas kerana akan berlaku resapan secara perlahan-lahan di dalam jelly tu. Kalau kita tak gunakan jelly, kemungkinan kita tak boleh nak nampak lah warna biru dan merah jambu tu, kerana kedua warna ni telah bercampur di dalam larutan dan agak susah untuk kita membezakan. So kalau kita ada jelly ni, proses resapan warna tu akan berlaku perlahan dan kita boleh nampak. Dan juga dalam tabung uji tu ada larutan kalium hexacyanopherate 3 ataupun potassium hexacyanopherate 3 solutions dan juga phenolphthalein. Okey. Next. Okey, next. Larutan phenolphthalein digunakan untuk menunjukkan kehadiran ion hidroksida dengan pemerhatian kehadiran warna merah jambu lah. So phenolphthalein ni is used to detect presence of OH- ion dan warna dia merah jambu, warna pink coloration. Larutan kalium hexacyanopherate 3 ataupun potassium hexacyanopherate 3 solution digunakan untuk menguji kehadiran ferrum 2 ion ataupun iron 2 ion dengan menunjukkan keamanan warna biru tu ataupun dark blue coloration. Selain itu, kita akan nampak dekat paku tu ada gelembung-gelembung gas yang terbentuk. So gas tu namanya gas hidrogen. Okey, kalau tengok ferrum saja. Okey, kalau dalam tabung uji A hanya ada paku saja. Okey, paku ni ada ferrum saja, Jadi pengoksidaan besi akan berlaku lah sebab ferrum ni akan menjalani proses pengoksidaan untuk menghasilkan iron to ion ataupun ion ferrum 2, dan juga ada juga menjalani pengoksidaan dan ada oksigen dengan air juga mengalami penurunan. Okey, rusting mesti ada oksigen dengan air. So oksigen dengan air ni bertindak balas dan menerima elektron untuk menghasilkan ion hidroksida. Jadi akan berlaku hasil ferrum 2 ion, ferrum 2 ion di anode hasil daripada pengoksidaan di anode dan juga ion hidroksida hasil daripada penurunan di kathod. Jadi kedua-dua ion positif dan negatif ni bergabung untuk membentuk ferrum 2 hidroksida ataupun iron 2 hydroxide. Dan seterusnya iron 2 hydroxide ni akan mengalami pengoksidaan seterusnya untuk menghasilkan karat, Okey. So dalam tabung uji A ni kita akan nampak warna merah jambu bertukar kepada warna biru tua kerana semua ion OH- telah bertindak balas dengan Fe2+ untuk membentuk FeOH2. Maksudnya tiada ion OH- di dalam larutan itu. So akan nampak warna dark blue coloration, Okey, apabila ferrum bergabung dengan magnesium pula. Okey, kalau tengok dalam siri elektrokimia ataupun siri kereaktifan ni, okey, ferrum ni apabila bersentuhan dengan magnesium ni lebih elektropositif daripada ferrum. Jadi bila magnesium ni lebih elektropositif, jadi ferrum ni magnesium akan mendermakan elektron untuk membentuk magnesium ni akan bertindak untuk mendermakan elektron untuk membentuk Mg2+ ion ataupun ion Mg2 ni. Kerana magnesium ni lebih elektropositif daripada ferrum, magnesium ni lebih senang untuk mendermakan elektron, lebih senang untuk mengalami proses pengoksidaan dan magnesium ni juga lebih senang untuk menghasilkan Mg2+ ion, Dan juga Mg2+ ion ni, apabila magnesium ni mengalami apa yang terjadi pada magnesium sekarang ni, magnesium ni telah menjadi logam korban, ataupun kita panggil magnesium ni akan terkakis. Magnesium kita terkakis ni proses
kakisan ni adalah satu proses kemusnahan sebenarnya oleh tindak balas kimia, oleh oksigen dan air ya. Kebanyakan logam akan terkakis oleh tindak balas kimia apabila bersentuhan dengan oksigen dan air. Jadi apabila lagi elektropositif logam itu, lagi senang logam itu mengalami proses pengoksidaan, lagi senang logam itu mendermakan elektron untuk membentuk ion positif ya. Jadi dengan senangnya logam itu mengalami kakisan ya. Kakisan ni bermaksud logam itu lebih mudah terdedah kepada tindak balas bersama oksigen dengan air yang menyebabkan kakisan akan terjadi ya. Jadi apabila magnesium ni magnesium menjadi Mg2+, Mg2+ ni terus akan membentuk satu lapisan magnesium oksida. Magnesium oksida ni adalah lapisan oksida yang berada di atas permukaan magnesium ni untuk melindungi furum daripada berkarat ya. Di furum ni akan sentiasa dilindungi lah kerana magnesium ni apabila magnesium ni mengalami kakisan, magnesium akan membentuk satu lapisan perlindungan, kita panggil lapisan oksida, itu magnesium oxide ataupun magnesium oksida akan terbentuk di atas ini, dan lapisan ini sangat kuat dan sukar untuk diruntuhkan. Kecuali kalau ada berlaku scratches ataupun tekanan yang berlaku, magnesium ni akan terus menghasilkan lapisan oksidanya berterusan sehingga dapat melindungi furum yang di bawahnya daripada berkarat ya. Jadi kalau kita tengok sini, warna biru tua tidak hadir lah kerana apa? Tiada pembentukan. Sebab apa? Magnesium ni telah menjadi sacrificial metal kan. Magnesium ni telah menjadi logam korban. Hanya magnesium sahaja yang akan menjalankan proses pengoksidaan, menghasilkan ion Mg2+. So tiada ion Fe2+ tu. Jadi warna biru tua tidak hadir lah ya. Tapi kenapa ada kehadiran warna merah jambu? Sebab apa? Oksigen bertindak balas dengan air kan. Oksigen bertindak balas dengan 2 molekul air bersama dengan 4 elektron akan menghasilkan OH-. Jadi OH- ni tadi akan menyebabkan warna merah jambu yang tinggi. Kerana apa? Tiada OH- ni sentiasa berada dalam larutan dalam kuantiti yang banyak lah ya, kerana tiada ion Fe2+. Kalau ada ion Fe2+, ion Fe2+ terus bergabung dengan OH- kan. Tapi sebabkan tiada kehadiran ion Fe2+, hanya ion Mg2+ sahaja, jadi OH- ni akan berada banyak di dalam larutan. Di samping itu juga, dalam larutan itu juga ada air. Hasil daripada peionan lemah air ni akan menghasilkan H+ dan OH- juga. Dia akan menambahkan kepekatan ion OH- ni menjadi semakin banyak, lalu menghasilkan medium yang beralkali. Jadi warna larutan phenolphthalein ni bertukar menjadi warna merah jambu. Okey, apa yang terjadi pada H+ ni? H+ ni pula akan bergabung dengan 2 elektron ni. Nampak tak 2 elektron yang dihasilkan daripada pengoksidaan Mg tadi? 2 elektron ni terus bergabung dengan H+. H+ ni terus terima elektron untuk menghasilkan gas hidrogen. Jadi kita akan nampak ada gelembung udara yang berlaku sekitar paku tu. Gelembung udara itu adalah hidrogen gas. Jadi okey, kalau kita tengok sini, kalau guna zinc, zinc yang akan teroksida dulu. Zinc yang akan mengalami proses pengoksidaan, magnesium juga. So furum tak akan. Jadi kalau furum ni disalut dengan furum dan disalut dengan zinc juga akan berlaku penerangan yang cikgu terangkan ni. Ya, zinc dengan magnesium ni dua-dua logam elektropositif. So dua-dua ni akan mengoksida terlebih dahulu kerana logam ni lebih elektropositif daripada furum. So bila dua-dua logam ni lebih elektropositif, jadi kedua-dua logam ni dalam tabung uji B dengan D tadi kan, akan tak akan ada warna biru tua lah ya. Kerana ada ion-ion ni yang terhasil. Jadi kedua-dua ion ni akan berada di anode lah. Kenapa? Kerana di terminal anode akan berlaku pengoksidaan. Jadi automatik furum akan bertindak sebagai kathod lah. Macam chemical cell kita belajar kan, ada dua logam yang berbeza. Logam yang lebih elektropositif diletakkan di terminal negatif, logam yang kurang elektropositif diletakkan di terminal kathod ya. Okey, jadi molekul air juga mengalami penceraian air dengan menghasilkan ion H+ dengan OH-. Ion H+ ni mengalami proses penurunan bila menerima elektron daripada anode tadi lalu membentuk gas hidrogen. Jadi kepekatan ion hidroksida ni akan menjadi semakin banyak lalu menghasilkan medium yang beralkali. Jadi warna larutan phenolphthalein bertukar menjadi warna merah jambu ya. So dalam larutan ni dalam tabung uji B dan D tadi ya, ada magnesium dan zinc tadi akan ada tumpukan pink. Okey.
dalam tabung uji furan bergabung dengan kuprum tadi, okey. Dalam tabung uji furan yang bergabung dengan kuprum, okey, kalau kita tengok ya, tabung uji, tabung uji B dengan D. Kalau kuprum ni tabung uji C okey, cikgu dah silap sini. Tabung uji C, tabung uji C. Okey. Dan tabung uji C ada furan dengan kuprum. Jadi furan ni lebih elektropositif daripada kuprum. Jadi furan yang akan mengion terlebih dahulu. Jadi disebabkan furan ni mengion ataupun mengoksid logam furan ni menjalankan proses pengoksidaan menghasilkan furan 2, ion furan 2 ataupun iron to ion, dia keamatan warna biru tua akan lebih tinggi berbanding dengan tabung uji A. Okey, kenapa macam tu? Dalam tabung uji A tadi hanya ada furan saja. Betul tak? Furan akan menghasilkan furan 2 ion seperti biasa. Tetapi mungkin kadar dia mungkin mengambil masa 3 hari katakan. Tapi kalau kita nak mempercepatkan kadar pengaratan, contoh kalau kita nak besi tu berkarat dalam masa yang pantas, boleh. Kita kena kena sentuhkan furan ni dengan logam yang kurang elektropositif. Itu cara dia. Maksudnya kalau paku besi sahaja memang akan berkarat. Tapi kalau paku besi tu kita coverkan dia atau sentuhkan dia dengan logam yang kurang elektropositif, kadar pengaratan tu lebih cepat. Kadar pengaratan lebih cepat. Jadi tu sebabnya keamatan warna biru tua dalam tabung uji C ni lebih tinggi sikit. Warna tone color tu lebih tinggi daripada tabung uji A. Kerana dalam tabung uji A ni kadar pengaratannya perlahan berbanding dengan kadar pengaratan dalam tabung uji C yang ada CU ni berlaku pengaratan dengan lebih cepat. Sebenarnya keamatan warna biru tua tu kita nampak lebih kuat tone dia dalam masa yang pantas jadi furan lebih elektropositif daripada kuprum, maka furan cenderung untuk membebaskan elektron lalu membentuk ion Fe2+ ion. Jadi keamatan warna biru tua ni lebih kuat dalam tabung uji C berbanding dengan tabung uji yang ada paku besi sahaja. Okey, dalam tabung uji furan bersama stannum, okey, kalau tengok sini okey. Kalau kita tengok sini, okey. Furan dengan stannum ni jaraknya lebih dekat. Okey, furan dengan copper lebih dekat, lebih jauh kan. Okey, kita dah kata kalau kita nak paku besi berkarat dengan lebih cepat, ada dua saja cara je. Satu apa? Sentuhkan logam ni dengan logam yang kurang elektropositif kan. Satu lagi, kalau keadaan ada elektrolit, sama ada kalau ada garam atau kalau ada asid, lagi mempercepatkan pengaratan kan. Okey. Dalam logam yang kurang elektropositif ni banyak. Tapi antara logam-logam elektropositif ni mana yang akan menghasilkan pengaratan lagi cepat? Kalau kita nak lagi cepat kita gabungkan furan ni dengan logam yang lebih jauh sikit. Macam kita belajar dulu kan, lagi jauh jarak logam, lagi tinggi bacaan voltmeter kan. Lagi dekat jarak logam, lagi rendah bacaan voltmeter. Jadi apabila bacaan voltmeter tinggi, sebenarnya kadar pengaratan akan lebih tinggi. Jadi kalau banding tabung uji E, furan dengan stannum dengan furan dengan copper, keamatan biru lagi cepat dan lagi tinggi adalah berada dalam copper. Jadi stannum pun ada warna biru tu ada, tapi keamatan dia, intensity dalam copper ni lebih tinggi lagi. Jadi besi mengalami juga proses pengoksidaan dan bertindak sebagai anode. Sebab besi ni, furan ni lebih elektropositif daripada stannum. So furan ni akan mengoksida, logam furan akan mengoksida, akan mendermakan elektronnya Dan kuprum atau timah ni akan bertindak sebagai katot lah kan, sebab furan ni akan bertindak sebagai anode, terminal pengoksidaan. Okey, kuprum dengan stannum timah ni akan automatik menjadi katot sebab dia menerima sebab furan ni lebih elektropositif, lebih mudah menderma elektron. Jadi automatik furan ni akan berada di anode, kuprum dan timah akan bertindak sebagai terminal positif. Lepas tu molekul-molekul air juga mengion macam biasa, ada H+ dengan OH-, so akan dapat gas hidrogen bubble juga. Dan ion-ion OH- ni terus bertindak balas dengan Fe2+. Ion OH- yang hasil daripada oksigen react dengan water tadi, plus 4 elektron dapat 4 OH- ni. So 4 OH- terus bergabung dengan Fe untuk menghasilkan pembentukan karat. Jadi agar-agar ni menunjukkan sedikit merah jambu lagi. Memanglah sebab kelas OH- ni masih ada lagi
Ya, kalau macam dalam tabung uji yang dengan berada dalam tabung uji yang paku bergabung bersentuhan dengan kuprum, disebabkan jarak furum dengan kuprum ni sangat jauh, ya, jarak dia sangat jauh, jadi furum tu penghasilan ion Fe2+ ni lebih cepat, ya. Ya, sebab dia voltmeternya tinggi kan, jadi penghasilannya lebih cepat. Fe2+ ni lebih cepat terhasil, jadi kadar pengaratan lebih tinggi, terus dia akan bergabung dengan cepat dengan semua OH-, jadi tiada warna pink dah dalam masa yang singkat tu, sebab OH- semua sudah bergabung dengan Fe2+. Tapi kalau dalam sternum, masih sebabkan jarak furum dengan sternum ni lebih dekat, bacaan voltmeter readingnya rendah, kadar pengaratan pun rendah, jadi furum 2+ ni akan mengambil masa sikit lah untuk bergabung dengan OH- ni, ya. Jadi kita akan nampak dalam sternum ni masih ada sedikit merah jambu kerana kehadiran ion-ion OH- yang sedikit, ya, tapi tumpukan birunya ada dah. Jadi itu maksud dia. Jadi maksudnya kalau kita nak pengaratan tu lebih cepat, kita sentuhkan logam itu dengan logam yang kurang elektropositif, dan di antara logam-logam yang kurang elektropositif ni, mana lagi cepat kita gabungkan dengan logam furum ni dengan yang jauh daripadanya. Bila jauh daripadanya, kadar pengaratan semakin tinggi, furum 2+ ion yang terbentuk akan lebih cepat bergabung dengan OH- dan lagi cepatlah tumpukan biru tua terbentuk, dan lagi cepatlah tumpukan pink tu hilang dengan pantas. Okey. So kesimpulannya, besi akan berkarat dengan kehadiran air dan oksigen. Apabila besi bersentuhan dengan logam-logam yang lebih elektropositif, proses pengaratan dapat dicegah. Apabila besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif, proses pengaratannya dapat dipercepatkan. Ya. Okey, itu saja.